Assalamualaikum, nama saya Nur Izzah Najwa binti Nasir, nombor matrik CB230187. Saya akan membentangkan tentang tugasan kajian yang bertajuk Amalan Keselamatan dan Kesihatan dalam kalangan pelajar Teknologi Pembinaan Bangunan di Makmal Bata FPTB UTHM. Poin yang pertama adalah latar belakang kajian. Latar belakang kajian kami adalah FPTB UTHM yang dibina khusus untuk pelajar lepasan sekolah kemahiran FPTB dengan program seperti Sarjana Muda Teknologi Pembinaan Bangunan. Seterusnya, tujuan kajian keselamatan dan kesihatan, ia menilai amalan keselamatan dan kesihatan pelajar BBY di Makmal Bata FPTB UTHM. Kedua, adalah untuk memastikan persekitaran pembelajaran yang selamat dan sihat. Poin yang ketiga adalah kajian kaedah dan sasaran. Kajian ini dilakukan secara kuantitatif, melibatkan pensyarah dan pelajar. Seterusnya, kami menggunakan borang soal selidik digital melalui Google Form untuk menilai sensitiviti terhadap keselamatan dan kesihatan di Makmal Bata FPTB UTHM. Poin yang keempat adalah faktor permasalahan yang dikenal pasti, iaitu kurang kesedaran risiko, kepentingan keselamatan dan kesihatan, kurangnya pengetahuan dan peraturan, pendedahan pada latihan keselamatan, dan akhir sekali adalah komunikasi yang kurang berkesan. Bagi penyataan masalah ialah pada poin yang pertama, tidak mengambil berat tentang penggunaan PPE, iaitu Personal Protective Equipment di Makmal Bata FPTB. Kedua, kurang komunikasi mengenai isu keselamatan di kalangan pelajar, pensyarah dan kaki tangan Makmal. Ketiga, kurangnya kelengkapan peralatan keselamatan di kawasan Makmal Bata FPTB UTHM. Objektif kajian: mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar terhadap keselamatan dan kesihatan dalam Makmal Bata. Kedua, menilai tahap kesedaran pelajar terhadap isu keselamatan dan kesihatan dalam konteks aktiviti di Makmal Bata. Poin yang terakhir untuk objektif kajian adalah mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan atau penyelarasan bagi meningkatkan kesedaran dan kepatuhan pelajar terhadap amalan keselamatan dan kesihatan di Makmal Bata. Persoalan kajian. Untuk mencapai tujuan dan objektif kajian, kami akan mendapatkan jawapan kepada persoalan berikut, iaitu bagaimana tahap kesedaran pelajar BBY terhadap isu keselamatan dan kesihatan di Makmal Bata. Kedua, apakah amalan keselamatan yang paling kerap diamalkan oleh pelajar? Yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan di Makmal Bata dapat ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan dan keselamatan pelajar. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian. Kajian ini adalah berbentuk penyelidikan kuantitatif yang bertujuan untuk mengkaji tahap amalan keselamatan dan kesihatan dalam kalangan pelajar Teknologi Pembinaan Bangunan di Makmal Bata FPTB UTHM yang memfokus kepada pelajar tahun 2 dan tahun 3. Pendekatan kuantitatif ialah penyelidikan yang menekankan kepada objektif, pengumpulan dan analisis data. Suatu penyelidikan yang melibatkan pengukuran pemboleh ubah kajian dengan menggunakan borang soal selidik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahira Diana binti Zahari. Nombor matrik CB230116. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan metodologi kajian. Reka bentuk kajian. Kajian ini adalah berbentuk penyelidikan kuantitatif
yang bertujuan untuk mengkaji tahap amalan keselamatan dan kesihatan dalam kalangan pelajar Teknologi Pembinaan Bangunan BBY di Makmal FPTV UTHM yang memfokuskan pelajar tahun 2 dan 3. Pendekatan kuantitatif ialah penyelidikan yang menekankan kepada objektif, pengumpulan dan analisis data. Suatu penyelidikan yang melibatkan pengukuran pemboleh ubah kajian dengan menggunakan orang soal selidik berdasarkan DIKU 2017. Seterusnya adalah carta alir proses kajian. Seperti yang dapat kita lihat pada carta alir yang telah kami sediakan, pada permulaannya kami harus membina item soalan kajian dan seterusnya mendapatkan persetujuan penyedia kajian. Tetapi jika soalan kami perlu diperbaiki ataupun tidak dipersetujui, kami harus mengulang balik pada langkah membina item soalan kajian dan barulah kami dapat mendapatkan persetujuan penyedia kajian semula, dan selepas itu barulah kami dapat mengedarkan soal selidik melalui Google Form kepada responden. Dan setelah responden menjawab semua soalan yang telah kami berikan, barulah kami akan mendapat data dan menjalankan kerja menganalisis data. Dan akhir sekali, barulah kami dapat mentafsir data dan menulis laporan. Okey, selanjutnya adalah sasaran kajian. Sasaran kajian kami terdiri daripada dua jantina, iaitu lelaki dan perempuan, di mana kita dapat lihat masing-masing mempunyai peratusan yang sama rata. Seterusnya adalah tahun pengajian bagi program BBY, di mana kami mensasarkan tahun 2 dan tahun 3. Tetapi seperti yang kita dapat lihat pada data yang kami perolehi, bahawa 75% lebih banyak responden adalah daripada tahun 2, manakala tahun 3 hanya sebanyak 25% sahaja. Baiklah, selain itu adalah tempat kajian. Lokasi kajian dijalankan adalah bertempat di Bengkel Bata pada bangunan B6 berdekatan dengan bangunan arcade, iaitu di sekitar kawasan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM. Tujuan lokasi ini dipilih adalah untuk mengkaji tentang amalan keselamatan dan kesihatan di Bengkel Bata dalam kalangan pelajar BBY. Kajian ini turut memfokuskan pelajar tahun 2 dan 3 sarjana muda Teknologi Pembinaan Bangunan. Terdapat banyak maklumat atau responden yang telah kami perolehi untuk dianalisis ketika memilih lokasi tersebut sebagai tempat untuk menjalankan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Fatih Akila binti Harnisa and my metric number is CB230109. Hari ini saya akan membentangkan tentang populasi dan persembalan. Populasi merupakan sekumpulan sasaran pekaji di mana hasil kajian akan digeneralisasikan. Populasi yang dipilih adalah pelajar Teknologi Pembinaan Bangunan iaitu BBY di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Ianya terdiri daripada kalangan pelajar tahun 2 dan tahun 3. Penentuan populasi ini memainkan peranan penting dalam kajian kerana akan menentukan bagaimana dan berapa ramai sampel yang akan dipilih. Dengan pendekatan kuantitatif, penyelidikan memilih saiz sampel sebanyak 32 orang pelajar daripada kalangan tersebut. Jadi saiz sampel ini daripada pelajar yang terlibat dalam memberikan data dan maklumat mengenai kesedaran tanggungjawab dalam amalan keselamatan dan kesihatan di Makmal Bata di UTHM. Instrumen kajian iaitu untuk mengumpul data relevan sebagai bukti kajian. Kami menggunakan borang soal selidik iaitu menggunakan Google Form. Kelebihan Google Form ini ialah kebolehcampaian secara dalam talian, fashion dan sistematik. Ianya memberi kesan positif yang menyediakan data kajian, pemahaman mendalam terhadap isu.
So, responden bagi instrumen kajian ini adalah 32 pelajar tahun 2 dan 3 program teknologi pembinaan bangunan di UTHM. Dapatan kajian. Berikut adalah soalan yang diberikan kepada responden, iaitu terdapat 4 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Bahagian A ialah data demografi responden dan bahagian B ialah soalan pengetahuan. Bahagian C pula ialah soalan kesedaran dan bahagian D iaitu bahagian terakhir ialah soalan langkah-langkah. Analisis soal selidik responden. Soal selidik ini akan dibahagikan kepada 3 bahagian utama untuk memperjelaskan analisis data, iaitu bahagian A akan memfokuskan soalan pengetahuan. Bahagian seterusnya adalah bahagian B akan menumpukan kepada soalan kesedaran, manakala bahagian terakhir iaitu bahagian C akan membincangkan langkah-langkah untuk menilai tahap kepekaan pelajar terhadap amalan keselamatan dan kesihatan di dalam makmal bata UTHM. Hello, nama saya Amanda Chanda, anak Rompoh, dan nombor kad matrik saya CB230042. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang analisis borang soal selidik responden. Soal selidik ini akan dibahagikan kepada 3 bahagian utama untuk memperjelaskan data analisis responden. Bahagian A akan memfokuskan soalan pengetahuan. Seterusnya, bahagian B akan menumpukan kepada soalan kesedaran, manakala yang terakhir iaitu bahagian C, ianya akan membincangkan tentang langkah-langkah untuk menilai tahap kepekaan pelajar terhadap amalan keselamatan dan kesihatan di makmal bata. Dengan pembahagian ini, kami berharap huraian analisis soal selidik dapat disusun dengan baik, fokus dan jelas. Bahagian A iaitu tentang tahap pengetahuan. Hasil borang soal selidik ini menunjukkan tahap pengetahuan responden terhadap amalan keselamatan dan kesihatan yang berfokuskan kepada pelajar sarjana muda teknologi pembinaan bangunan kepujian kohort 2 dan 3 BBY di FPTV. Soalan 1, 2 dan 4, majoriti responden setuju akan pentingnya mengambil tahu akan keselamatan khususnya di dalam makmal bata, manakala pada soalan ketiga dan soalan keempat ada responden yang tidak pasti akan pernyataan tersebut. Hal ini kerana ada responden yang kurang pengetahuan dan pendedahan tentang keselamatan yang harus diamalkan semasa melakukan kerja di makmal bata. Oleh itu, pihak atasan harus mengambil peduli dan tindakan akan hal ini. Selain itu juga, pembantu makmal haruslah memberi taklimat dengan terlebih dahulu terhadap pelajar sebelum melakukan amali di makmal bata. Bahagian B, tahap kesedaran. Hasil borang soal selidik pada bahagian B ialah tentang kesedaran responden terhadap amalan keselamatan dan kesihatan di makmal bata adalah faktor penting dalam memastikan keadaan kerja yang selamat dan sihat di tempat kerja tersebut. Oleh itu, kesedaran ini mencerminkan tahap pemahaman dan kepatuhan pekerja terhadap garis panduan keselamatan dan kesihatan yang telah ditetapkan untuk melindungi mereka daripada risiko dan bahaya di tempat kerja, khususnya di makmal bata. Terdapat beberapa peratus pelajar pada soalan 1, 2, 3 dan 4 yang masih tidak pasti akan kesedaran yang perlu diamalkan di makmal bata. Hal ini kerana kurangnya pengawasan dan penguatkuasaan. Jika tidak ada pengawasan yang mencukupi atau kurangnya tindakan penguatkuasaan terhadap amalan keselamatan, pelajar mungkin tidak merasa perlu mematuhi peraturan dan prosedur keselamatan tersebut. Manakala terdapat pelajar yang setuju dan sangat setuju akan pernyataan kesedaran tersebut. Hal ini kerana pelajar telah terdedah dengan pendidikan keselamatan dan kesihatan. Pendidikan dan latihan yang mencukupi tentang amalan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dapat meningkatkan kesedaran responden. Pekerja yang memahami risiko dan langkah-langkah pencegahan akan lebih cenderung mematuhi prosedur keselamatan.
Bahagian terakhir iaitu bahagian C, tahap langkah-langkah. Hasil borang soal selidik pada bahagian C ialah tentang langkah-langkah responden terhadap amalan keselamatan dan kesihatan di Makmal Bata adalah terdapat berapa peratus pelajar yang tidak pasti akan langkah-langkah yang perlu diamalkan semasa di Makmal Bata. Hal ini kerana tiada pendedahan praktikal terhadap pelajar. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab perlu memberikan peluang kepada pelajar untuk mengalami pendedahan praktikal dalam Makmal Bata. Seterusnya, pengalaman langsung dapat membantu mereka memahami risiko dan amalan keselamatan dengan lebih baik. Oleh itu, diharapkan responden yang awalnya tidak pasti dapat mendapatkan pengetahuan dan sokongan yang mencukupi untuk memperbaiki pemahaman tentang amalan keselamatan dan kesihatan di Makmal Bata. Selain itu, terdapat ramai pelajar yang setuju dan sangat setuju akan langkah-langkah yang perlu diamalkan di Makmal Bata. Hal ini kerana ada terderahan dengan simulasi keselamatan dan membolehkan pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka secara praktikal dan mengurangkan ketidakpastian terhadap langkah-langkah amalan keselamatan dan kesihatan di Makmal Bata. Oleh itu, diharapkan kesedaran responden terhadap amalan keselamatan dan kesihatan di Makmal Bata dapat ditingkatkan yang pada gilirannya akan menyumbang kepada persekitaran kerja yang lebih selamat dan sihat. Seterusnya adalah perbincangan. Yang pertama adalah pemahaman protokol keselamatan dan kesedaran pelajar. Berdasarkan daripada maklum balas, majoriti responden bersetuju bahawa pemahaman pelajar terhadap protokol keselamatan sebelum menggunakan Makmal Bata, setiap pengguna harus mengetahui peraturan keselamatan yang ada di Makmal. Hasil kajian menunjukkan bahawa latihan keselamatan yang lebih sistematik dan rutin 41 sangat penting untuk memastikan pelajar bersedia menghadapi situasi berisiko. Latihan tindakan darurat dan penggunaan peralatan keselamatan menjadi kritikal dalam mempersiapkan pelajar menghadapi situasi yang berisiko. Yang kedua pula, pengurusan risiko dan peranan pendidik. Berdasarkan daripada maklum balas, majoriti responden bersetuju bahawa sebelum memulakan kerja bata, pastikan pengudaraan di dalam Makmal Bata berada dalam baik agar kualiti udara di dalam Makmal terjamin. Oleh itu, pengurusan risiko keselamatan terhadap pengudaraan di dalam Makmal Bata termasuk pemeriksaan kesihatan berkala bagi pelajar dan implementasi langkah-langkah pencegahan untuk mengelakkan penyakit bawaan oleh bahan-bahan bata adalah sangat penting. Okey, seterusnya adalah cadangan. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, beberapa prosedur perlu penambahbaikan untuk masa hadapan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah para pelajar haruslah lebih peka terhadap keselamatan dan kesihatan di Makmal Bata. Yang kedua, pemakaian PPE haruslah ditekankan semasa berada di dalam Makmal Bata. Dan yang terakhir adalah peranan pendidik dalam menyampaikan maklumat keselamatan dengan jelas.